Suratul Isra atau surah Bani Israel berada di tengah-tengah Al-Quran. Seakan-akan ia ada suatu gambaran kepada betapa isu itu akan sentiasa menjadi isu penting umat Islam. Mengapa Nabi tidak terus saja Isra, terus saja Mi'raj daripada Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram terus ke Sidratul Muntaha? Mengapa perlu ia pergi ke Masjidil Aqsa? Ia bagi menggambarkan ia adalah Nabi bagi dua-dua kiblat ini, bagi menggambarkan adanya hubungan kait antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, dan bagi menggambarkan perjuangan mempertahankan Masjidil Aqsa ialah perjuangan umat Islam. Ada sekali tokoh yang bagi tahu bahawasanya perjuangan membebaskan Palestin ialah perjuangan bangsa Palestin. Perjuangan membebaskan Palestin ialah perjuangan umat Islam. Salahuddin Al-Ayyubi, ia bukan bangsa Palestin, ia seorang Kurdi. Ia berperang membebaskan Palestin di atas nama Islam. Jihad membebaskan Palestin ialah maruah umat Islam, dan isu Palestin ialah isu yang besar. Siapa saja yang menyambut Isra Mi'raj ke, walaupun tidak ada sambutan Isra Mi'raj dalam agama sebenarnya, siapa saja yang berceramah Isra Mi'raj, ingatkan dia, mesti cakap pada umat Islam tentang Palestin, tentang nasib umat Islam dan peperangan antara kita dan Barat. Perampasan Palestin, Jenderal LMB apabila dia merampas Palestin, dia masuk ke dalam kawasan Palestin, dia masuk dalam dunia Islam, dia pergi ke kubur Salahuddin Al-Ayyubi, dia hunuskan pedang. Ini jenderal British ni. Dia kata, wahai Salahuddin, sila bangun, mari kita bertarung semula. Peperangan salib belum lagi berakhir. Agenda Palestin ialah agenda perang salib. Khutbah Jumaat bagi pihak yang buat khutbah, kita pula bagi tahu, janganlah khutbah yang tak habis-habis cerita pasal hari pahlawan, hari apa lagi sungai, hari kebersihan alam sekitar, masalah jerbu. Ini cukuplah dengan TV bagi tahu. Jangan berada atas gunung Everest anda tulis teks khutbah. Tulislah khutbah yang bermanfaat untuk orang Islam, yang boleh membangunkan anak-anak muda mereka, mengetahui nasib yang akan berlaku pada mereka di hadapan kufar Amerika ini. Tuan-tuan, Lubnan adalah negeri pusat hiburan Arab. Pun begitu Amerika menggunakan Israel, ia lanyak. Dia tidak memilih bulu. Bagi tahu generasi muda, mau tidak mau dunia Islam dan dunia Barat suatu hari nanti akan bertempur. Kita mesti bekalkan dalam jiwa orang Islam iman. Tak boleh khutbah Jumaat dalam keadaan orang kelang kabut murtad, sekadar bagi tahu jangan murtad. Mesti dijelaskan kepada generasi muda apa itu sebab-sebab murtad. Dibanyakkan kuliah-kuliah akidah di masjid, diberi penekanan soal akidah. Jangan sibuk nak ganggu kuliah, pergi ganggu orang nak murtad. Mesti diberikan penekanan, mesti cuba fikir supaya generasi muda kembali hadir ke masjid. Kena tanya kenapa apabila kuliah dan ceramah masjid tinggal bilangan tiang dan beberapa orang tua-tua saja.
Jangan jadikan masjid kelab orang tua yang sudah pencen. Tapi ia mesti jadi pusat kegiatan generasi muda untuk bangkit membela agama mereka. Maka mengikatkan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah ikatan perjuangan yang tidak pernah berkesudahan dalam menghadapi imperialis kufar di atas dunia ini. Kita menjadi lembab dan lemah, hasil daripada golongan agama yang lembab, yang tidak menggunakan kekuatan agamanya untuk membangunkan agamanya, tapi berperangai macam cerita tahyul Melayu, ataupun cerita dongeng ke benar legenda Melayu. Hang Nadim di Singapura, dia bukan dia pantang tengok orang cerdik, orang bagi cadangan kepada dia bagaimana cara nak elak daripada todak langgar Singapura. Patut dia terima kasih lah. Cerita ni dongeng ke apa, tak cerita, tak penting lah. Ini tak ada sanadnya riwayat ni. Bukan dia nak terima kasih kepada orang yang bagi cadangan tu. Dia habis dia bubur, dia selesai masalah dia, dia tangkap orang tu dan dia bunuh. Dia kata, budak ni kalau dia biar lagi pandai ni, dia ambil jawatan aku. Perangai Melayu lama ni buang. Ini perangai tak elok.